Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Khamis 28 Julai 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Sejarah tercipta. RUU larang ahli parlimen tukar parti diluluskan Dewan Rakyat. Pasukan khas diwujudkan sedia laluan kepada lepasan institusi JKM lanjut pelajaran. Dewan Rakyat mencipta sejarah hari ini apabila meluluskan pindaan perlembagaan berkaitan larangan ahli parlimen bertukar parti setelah mendapat sokongan majoriti lebih 2/3. Menerusi rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 itu, seramai 209 ahli Dewan bersetuju. Keputusan berkenaan diumumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Ahli-ahli yang berhormat, inilah keputusannya. Syabas kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang mencipta sejarah hari ini. Undi yang bersetuju 209. Tak hadir 11. Maka lebih 2/3 undi majoriti yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan buat kali yang kedua sekarang. RUU berkenaan dibentangkan bacaan kali kedua semalam oleh Perdana Menteri dan disusuli sesi perbahasan yang berlangsung sehingga hari ini. Seramai 54 ahli parlimen telah mengambil bahagian pada sesi perbahasan. Pindaan mengandungi 4 perenggan dan 6 fasal dengan 4 daripadanya adalah fasal baharu, antaranya menyebut seseorang ahli Dewan Rakyat akan hilang kerusi dimenanginya jika bertukar parti. Ketika menggulungkan RUU larangan tukar parti itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, jawatan kuasa pilihan khas Parlimen telah bersetuju dan mengesyorkan ahli Dewan Rakyat yang keluar daripada parti politik dalam gabungan dan menyertai parti lain dalam gabungan yang sama, maka beliau perlu mengosongkan kerusi. Ini kerana keanggotaan seorang ahli Dewan Rakyat merujuk kepada keanggotaan dalam sebuah parti politik dan tidak kira sama ada parti politik itu merupakan anggota sesebuah parti gabungan atau tidak. Selain itu, keanggotaan seorang ahli Dewan Rakyat juga merujuk kepada seorang ahli Dewan Rakyat bukan anggota mana-mana parti. Sementara itu, pada sidang media, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata, RUU itu akan dibentangkan di Dewan Negara pada 9 Ogos ini. Ya, pada masa sama, pihaknya menjangkakan ia boleh berkuat kuasa pada minggu pertama September depan. 9 Ogos. Tapi walau bagaimanapun, mengikut kita punya timeline, tadi ada dibangkit oleh juga siapa yang mengatakan pada 1 September. Bukan, sebenarnya the first week of September. Kita berharapan rang undang-undang ini akan menjadi rang undang-undang. Menurutnya, negeri-negeri diberi kebebasan sama ada mahu menerima RUU tersebut atau tidak. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, RUU larangan ahli parlimen keluar parlimen tukar parti bakal memastikan kestabilan politik dan mengelakkan negara terus berdepan krisis politik. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri, usaha tersebut juga akan melindungi mandat rakyat yang telah memberi undi serta kepercayaan tinggi kepada ahli Dewan Rakyat ketika proses pilihan raya. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua ahli parlimen sama ada penyokong kerajaan atau pembangkang yang bersama-sama menyokong RUU berkenaan.
Penganalisis politik pula menyifatkan kelulusan RUU larangan tukar parti sebagai iltizam ahli parlimen untuk memastikan tidak berlaku lagi krisis politik selepas pilihan raya umum pada masa depan. Ahli parlimen bertindak menyokong kerana percaya bahawa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri itu adalah untuk kebaikan kestabilan politik negara kita. Yang kedua adalah mereka yang hadir itu ahli parlimen, wakil rakyat kita, akur bahawa lompat parti bertukar parti ini, wakil rakyat bertukar parti ini adalah tidak baik untuk politik negara. Itu memberikan satu gambaran bagaimana soal etika, soal integriti, soal tingkah laku yang memberikan gambaran kepada umum bahawa tokoh politik atau wakil rakyat ini juga merupakan satu tanggungjawab yang harus dipikul dengan baik, dengan berakhlak, dengan berakidah dan juga memberikan gambaran kepada yang lain di luar sana bahawa ini boleh dijadikan sebagai contoh teladan ataupun idola mereka. Bagi menjamin masa depan kanak-kanak lepasan institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, satu pasukan khas disertai agensi-agensi kerajaan akan diwujudkan bagi menyediakan laluan khas golongan berkenaan melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran atau akademik. Ya, Perdana Menteri berkata ini susulan kanak-kanak lepasan JKM yang berusia 18 tahun lazimnya tidak lagi ditanggung agensi tersebut sekaligus menyebabkan ada yang tercicir. Menerusi satu kenyataan, beliau menjelaskan syarikat berkaitan kerajaan GLC akan bertanggungjawab menyediakan dana pendidikan, dana penempatan dan laluan kerjaya. Manakala Yayasan Kebajikan Negara YKN menjadi penjamin bagi membantu kanak-kanak lepasan institusi yang tiada dokumen dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Majlis Amanah Rakyat MARA pula berperanan menyediakan latihan dan peluang pekerjaan selepas golongan itu tamat pengajian. Kesemua bantuan akan diselaras Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat pertama Majlis Sosial Negara MSN 2022 yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini. Di samping itu, mesyuarat turut bersetuju mewujudkan Gender Focal Team GFT di setiap kementerian dan agensi dalam usaha meneroka potensi wanita dalam ekonomi dan mengarus perdana gender dalam setiap perancangan, pelaksanaan dasar dan inisiatif. Sementara itu, sebagai langkah menangani isu penipuan cyber, mesyuarat turut bersetuju mewujudkan inisiatif pembangunan pelan induk kesedaran keselamatan cyber. Inisiatif tersebut akan melahirkan warga cyber yang berpengetahuan sekaligus melindungi masyarakat daripada menjadi mangsa penjenayah cyber. Sejak 2016, hampir 82,000 kes penipuan cyber melibatkan jumlah kerugian RM2.21 bilion. Indonesia bersetuju untuk menarik kembali Sekatan Kemasukan Pekerja Domestik Indonesia PDI dan Tenaga Kerja Indonesia TKI ke Malaysia bermula 1 Ogos 2022. Keputusan dibuat setelah beberapa isu berkaitan dasar dan teknikal dibincang berdasarkan Memorandum Persefahaman MOU PDI yang ditandatangani kedua-dua negara 1 April lalu. Menurut Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri M. Saravanan, dalam kenyataan bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziah, kedua-dua negara bersetuju mengintegrasi sistem sedia ada antara Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI. Integrasi sistem itu berperanan sebagai saluran tunggal bagi melancarkan pengambilan dan kemasukan PDI ke Malaysia. Ia bakal beroperasi dalam masa 3 minggu lagi di bawah pengawal seliaan Kumpulan Kerja Bersama Malaysia-Indonesia. Mesyuarat Kumpulan Kerja Bersama antara Malaysia dan Indonesia berhubung PDI selesai bersidang di Jakarta semalam. Sidang Dewan Rakyat hari ini diberitahu kerajaan bersetuju untuk meneruskan kempen pemilikan rumah HOC bagi pembelian rumah pertama bernilai RM500,000 dan ke bawah sehingga 31 Disember 2025. Sehingga kini 117,538 unit rumah dijual menerusi kempen tersebut. Ia melibatkan nilai jualan RM92.5 bilion dan diskaun RM15.8 bilion.
HOC dilancarkan dalam tahun 2019 dan tamat pada 31 Disember 2021. Untuk makluman Yang Berhormat juga, kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan kempen pemilikan rumah dengan memperkenalkan Home Ownership Program HOP yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 15 Julai 2022 yang lalu, yang merupakan pendekatan yang lebih komprehensif bagi melihat ekosistem keseluruhan perumahan menerusi 4 komponen utama iaitu penyediaan perumahan, pembiayaan, program dan polisi. Berdasarkan data Pusat Maklumat Harta Tanah Negara, bagi data awalan suku pertama tahun 2022, terdapat 35,592 unit rumah siap dibina tidak terjual yang bernilai RM22.45 bilion. Jumlah itu berkurang berbanding suku keempat 2021 iaitu 36,863 unit rumah siap dibina tidak terjual yang bernilai RM22.79 bilion. Pelbagai langkah telah diambil oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bagi menangani masalah kekurangan bekalan ayam dan telur di pasaran. Ia termasuk menjalankan pemantauan ke atas 20 syarikat pengeluar ayam pedaging utama bagi mengesan risiko gangguan bekalan ayam pedaging. Menterinya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pihaknya perlu merangka pelan tindakan sewajarnya sekiranya berlaku kekurangan bekalan ayam di pasaran. Sebagai kementerian yang bertanggungjawab untuk memastikan bekalan ayam dan telur kembali stabil, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan terus mengadakan sesi libat urus bersama pemain industri dan agensi-agensi kerajaan yang terlibat bagi mengenal pasti punca dan untuk mencari kaedah penyelesaian yang adil dan kondusif bagi memastikan isu kekurangan bekalan ayam ataupun telur ayam ketika ini dapat diatasi segera. Mengenai isu kebergantungan Malaysia kepada makanan ayam yang diimport pula, beliau berkata isu tersebut telah dibincang dengan beberapa agensi berkaitan. Beberapa langkah juga sedang diperhalusi agar negara tidak lagi bergantung kepada import makanan bijirin ayam pada masa hadapan. Syarikat berskala kecil, organisasi atau individu yang layak membeli petrol dan diesel melebihi 20 liter perlu memohon permit khas di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam kenyataan memaklumkan semua stesen minyak di negara ini juga perlu mempunyai lesen di bawah Akta Sama bagi membolehkan urus niaga petrol dan diesel dibuat. Antara syarat di bawah lesen tersebut adalah penjualan bahan api diesel dan semua grade petrol hanya diberikan kepada tangki asal kenderaan atau mana-mana pihak yang mendapat kebenaran KPDN HEP. Kebenaran permit khas berkenaan boleh dimohon melalui My System Permit Khas. Mereka yang mendapat permit tersebut dibenarkan mengisi petrol atau diesel menggunakan apa-apa bekas bersesuaian mengikut kuantiti harian yang diluluskan. Beliau menjelaskan perkara itu susulan isu tular di media sosial berhubung pembelian bahan api petrol dan diesel menggunakan bekas tanpa kebenaran baru-baru ini. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Penyertaan negara dalam rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik IPEF mampu mengurangkan kesan Perintah Pelepasan Penahanan WRO yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap produk negara. Menerusi IPEF, Malaysia boleh menjalinkan kerjasama dan mengadakan perbincangan dengan negara itu supaya mengurangkan kesan WRO. Sebab itu kita berhadapan dengan isu withhold release order di mana
mereka telah mengeluarkan 6 WRO terhadap syarikat-syarikat tempatan dan ini akan mengekang ekspor produk-produk dan perkhidmatan Malaysia ke Amerika Syarikat. Dan saya percaya dengan adanya instrumen yang baru ini, kita boleh menjalin kerjasama, perbincangan, engagement dengan Amerika Syarikat supaya mengurangkan kesan WRO dan juga isu-isu yang terkait dengan perkara tersebut. IPEF adalah inisiatif perdagangan baharu yang menjadi satu platform untuk memperkukuh kerjasama ekonomi dengan negara di Indo-Pasifik dan rantau ASEAN. Datuk Seri Muhammad Azmin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tebrau, Stephen Chung. Jumlah dagangan Sarawak meningkat 27.8% daripada 118.1 bilion ringgit kepada 150.9 bilion ringgit pada tahun 2021. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan imbangan dagangan terus mencatatkan lebihan dengan nilai 52.7 bilion ringgit, meningkat 45.1% daripada tahun sebelumnya. Prestasi ekspor dan import juga menunjukkan tren yang sama. Pada 2021, ekspor meningkat 31.8% kepada 101.8 bilion ringgit, manakala import naik sebanyak 20.1% tahun ke tahun kepada 49.1 bilion ringgit. Pengembangan dalam ekspor seiring dengan permintaan yang lebih tinggi dari semenanjung Malaysia, China, India, Jepun dan Kenya. Ia melibatkan antaranya ekspor gas asli cecair, minyak kelapa sawit dan petroleum mentah. Bagi import pula disumbangkan dari semenanjung Malaysia, China, Indonesia, Australia dan Singapura. Ia dipacu oleh keluaran petroleum bertapis serta biji aluminium dan konsentrat. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRAD menyasarkan 35,000 syarikat akan menyertai MATRAD Digital Trade Platform MDTP dalam tempoh 5 tahun dengan jangkaan nilai ekspor 60 hingga 70 juta ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif MATRAD Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz memaklumkan bagi tahun pertama pengenalan MDTP, MATRAD menyasarkan penyertaan 3,500 syarikat. Fokus utama MDTP memanfaatkan syarikat tempatan khususnya perusahaan kecil, mikro dan sederhana PMKS meluaskan pasaran ke luar negara. Ingin saya tekankan di sini bahawa kita nak fokus kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mereka mengembangkan pasaran produk dan perkhidmatan mereka di luar. Maka ini adalah salah satu, macam saya katakan tadi, platform yang cukup penting dan dengan kerjasama strategik yang dilaksanakan dengan Visionex, kami pasti bahawa perjalanan ini akan berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang telah disasarkan. 68% pengguna Asia menyatakan pigmentasi masih menjadi salah satu masalah utama kulit mereka. Bagi mengatasi masalah itu, Eucerin sebagai jenama penjagaan kulit terkemuka melancarkan produk terbaru Spotless Brightening Crystal Booster Serum dan Spotless Brightening Booster Essence. Kedua-dua produk tersebut diluluskan oleh pakar dermatologi dengan rumusan dipertingkat untuk kulit orang Asia dan selesa dipakai sepanjang hari. Serum adalah dia mengandungi patented thiamidol, iaitu rumusan or like the ingredient, special ingredient yang hanya didapati di Eucerin sahaja. Ia boleh diminish atau mengurangkan bintik hitam dalam 2 minggu. Kalau guna dengan konsisten siang dan malam untuk 2 minggu, memang dapat results dia. Yeah. And boosting essence itu boleh digunakan sebagai toner. Ada hyaluronic acid dengan glycerin and pantenol bagus untuk menghidratkan or moisturize your skin so that kelihatan lembap. You can see our skin also very healthy. Produk terbaru itu juga sesuai bagi mereka yang mempunyai gaya hidup aktif.
Di Malaysia memang panas, and not only that, kita lifestyle kita like modern lifestyle yang kita selalu terdedah dengan like UV lights, blue light, sinaran matahari. So it is very easy kalau dalam jangka masa yang panjang, long term akan dapat bintik hitam. Jadi untuk prevent it, kita kenalah gunakan crystal booster serum dengan boosting essence as soon as possible. Kesan kepada Syah yang Syah perasan selama 2-3 minggu yang Syah gunakan adalah dia mengurangkan dark spots. Kita kan Asians ni banyak dark spots. Dan saya pula jenis someone yang sangat aktif, yang suka keluar time-time petang tu kan. Jadi tak pakai sangat sunscreen. So dia bukan sahaja mengurangkan dark spots, but at the same time also dia hydratekan skin itu. Eucerin sedang mengadakan pameran selama 7 hari di Sunway Pyramid bermula 25 hingga 31 Julai ini. Pengguna juga dijemput menyertai kempen #FullStopOnDarkSpots dengan mengambil bahagian dan berkongsi pengalaman selepas menjalankan aktiviti yang disediakan. Apabila ditanyakan berkenaan seafdal iman, jawab baginda Rasulullah SAW, hijrah. Hadis riwayat Ahmad. Hijrah itu tidak harus menunggu kita sempurna, kerana hijrah yang paling penting itu meninggalkan semua keburukan. Salam Ma'al Hijrah 1444 Hijrah. Keluarga Malaysia, pemangkin kemakmuran. Bertemu kembali. Beberapa buah rumah yang terletak berhampiran Sungai Kupang di Kampung Iboi, Kupang, Baling dilanda banjir kilat sekali lagi susulan hujan lebat selama 3 jam petang tadi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Baling, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Kedah, Kapten Rasidah Kasim menerusi kenyataan memaklumkan berlaku kenaikan paras air sungai terbabit sehingga melimpah ke kawasan penempatan penduduk. Laporan berkaitan banjir kilat tersebut diterima kira-kira pukul 5 petang. Tinjauan APM dengan kekuatan 6 anggota ke lokasi kejadian mendapati beberapa rumah telah dimasuki air. Susulan itu, seorang warga emas telah dipindahkan atas faktor keselamatan. Ketika ini tiada pusat pemindahan dibuka dan pemantauan dilakukan dari semasa ke semasa. Balik ke perkembangan siasatan berhubung perhimpunan di hadapan Pusat Beli Belah pada Sabtu lepas. Polis akan menyerahkan kertas siasatan kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya esok. Ketua Polis Daerah Dang Wangi SCP Nordelahan Yahya berkata pihaknya telah mengambil keterangan daripada 27 individu yang disyaki terbabit dalam perhimpunan tersebut. Masih lagi di bawah satu keadaan. Saya tengok arahan DPP macam mana. Sama ada kita akan tambah lagi, kita akan panggil untuk ambil statement lagi. Kita bergantung pada esok. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penganugerahan pingat Jasa Pahlawan Negara kontingen Kuala Lumpur di Pusat Latihan Polis Pulapul Ibu Negara. Sabtu lalu, lebih 100 individu didapati menyertai perhimpunan tersebut. Baik, tiada kaitan antara penghuni kediaman dan 2 remaja yang ditemui mati dalam kenderaan pelbagai guna MPV di parkir kondominium di Bandar Seri Permaisuri Ceras pada 29 Mei lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Azmi Abu Kasim berkata ia berdasarkan siasatan dan rakaman keterangan oleh lebih 15 individu. Sebab dia family ini di 2 lokasi berbeza. Kemudian mangsa juga berada di lokasi yang berbeza. Jadi banyak keterangan yang kita perlu ambil untuk melengkapkan kertas siasatan kita lah. Keterangan perlu diambil kira bagi melengkapkan kertas siasatan untuk diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Polis juga masih menunggu laporan lengkap daripada Jabatan Kimia berhubung punca kematian 2 remaja berkenaan.
Hepatitis tidak boleh tunggu. Selari dengan tema Hari Hepatitis Sedunia itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan terus komited untuk memantap dan memperkukuhkan aktiviti pencegahan, kawalan, diagnosis, rawatan dan penjagaan pesakit hepatitis. Menteri Kanan Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam kenyataan menasihatkan orang ramai terutamanya yang berisiko agar tidak berlengah untuk menjalani ujian saringan. Bagi individu yang disahkan dijangkiti viral hepatitis pula, perlu segera mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan. Mereka perlu tanggungjawab untuk tidak menjangkiti individu lain selain dapat mengelakkan komplikasi jangkitan. KKM turut akan memperluas akses kepada rawatan hepatitis C, iaitu bukan hanya diberikan di hospital tetapi juga di klinik kesihatan sedia ada. Baik, saudara, untuk pengumuman sukan malam ini kita akan bersama dengan Syairul. Silakan. Kontingen negara tenang hadapi dugaan di Birmingham. Malaysia terus tuai emas di Sukan Universiti ASEAN 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Saudara, seramai 87 orang atlet dan 36 pegawai selamat tiba di Birmingham bagi menyertai Tamasya Sukan Commonwealth 2022. Mereka telah ditempatkan di 3 perkampungan sukan iaitu di Universiti Birmingham, Universiti Warwick dan NEC Hotel Campus. Manakala pasukan berbasikal ditempatkan di perkampungan satelit di London. Pelaporannya kita bersama Syarifuddin Arsad. Kontingen Malaysia yang diketuai oleh Datuk Syahrul Zaman Datuk Yahya telah menyelaraskan pelbagai aspek melibatkan kontingen negara. Sebaik tiba, kontingen negara telah melalui proses pendaftaran dan ujian COVID-19 yang disediakan oleh tuan rumah. Dalam perkembangan lain, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu turut mengesahkan 2 orang pegawai sekretariat disahkan positif COVID-19 dan kini sedang menjalani kuarantin selama 5 hari. Beberapa pasukan seperti lawn bowl, rugby, pingpong, triathlon, berbasikal, gimnastik, renang, tinju, squash dan para wheelchair basketball akan memulakan persaingan pada 29 Julai ini dan kita yakin mereka mampu mempamerkan prestasi yang terbaik mereka. Berhubung status visa bagi 2 jurulatih gym ramen negara kelahiran Rusia yang disekat masuk, beliau memaklumkan bahawa pihaknya masih menunggu keputusan dari Pejabat Visa dan Immigration United Kingdom. UK mengenakan sekatan ke atas semua warga Rusia susulan konflik yang berlaku di Ukraine. Susulan sekatan yang dikenakan oleh Kerajaan United Kingdom ke atas jurulatih gimnastik negara yang berbangsa Rusia, Kementerian Belia dan Sukan telah mengambil langkah yang cukup efisien dengan menerbangkan 2 jurulatih tempatan ke Birmingham pada 29 Julai ini. Mereka adalah Afrita Nasir dan Lim Weng Cheng. Mereka juga diberi tanggungjawab untuk menguruskan skuad gimnastik selama Tamasya berlangsung. Syarifuddin Arsyad, Berita RTM. Pelari muda kebangsaan Muhammad Arsyad Mat Saad berazam mencatat masa sekurang-kurangnya 20.600 saat bagi memecahkan rekod kebangsaan acara 200 meter di Sukan Perpaduan Islam di Konya, Turki. Rekod kebangsaan acara itu ketika ini dipegang Russell Alexander Nasser Taib dengan catatan masa 20.77 saat semasa kejohanan trek klasik Queen's Island pada 2017. Jelas atlet berketinggian 184 cm itu, faktor persaing yang hebat di Turki nanti mampu menjadi pendorong terbaik untuk mencapai misi tersebut. Untuk World Islamic ni kita tahu ramai atlet-atlet seperti Qatar. Diorang pun ada yang dari bawah 20 saat, 21 saat. So apa yang saya lakukan just mentality, saya kuatkan mental, saya dengar apa coach cakap, training, solat, yang penting solat jangan tinggal, tu sahaja.
Selain 200 meter, Arsyad turut akan bersaing dalam kategori 4x100 meter bersama Muhammad Haikal Hanafi, Jonathan Nyepa dan Khairul Hafiz Jantan. Sukan perpaduan Islam dijadual berlangsung pada 9 hingga 18 Ogos depan. Baik, Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT mengumumkan Hector Bigdodio, bekas pemain Venezuela, sebagai ketua jurulatih yang baru berkuat kuasa serta-merta. Kehadirannya bagi menggantikan kekosongan yang ditinggalkan Benjamin Mora. Hector memulakan karier kejurulatihan dengan kelab Argentina, Newell's Old Boys. Beliau sebelum ini pernah menjadi jurulatih dalam divisyen teratas di Argentina, Peru dan Ecuador. Pengendali berusia 54 tahun ini juga pernah menimba ilmu di kelab Spanyol seperti Real Madrid, Barcelona, Sevilla dan Real Betis. Selain itu, Hector juga telah berguru dengan pengurus ternama Marcelo Bielsa ketika bersama-sama pasukan kebangsaan Chile pada 2009. JDT sebelum ini melepaskan Mora selepas pengendali itu meminta untuk pulang ke negaranya, Mexico, bagi menyelesaikan urusan keluarga. Sepanjang membimbing skuad Harimau Selatan, Mora telah membantu klubnya menjulang 4 kejuaraan Liga Super Malaysia, 4 Piala Sumbangsih, 1 Piala Malaysia dan membawa JDT ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara AFC tahun ini. Baik, ini perkembangan aksi Liga Super. Ketiadaan Benjamin Mora jelas tidak memberi kesan terhadap pendahulu Johor Darul Takzim JDT selepas mereka berjaya menewaskan Sarawak United FC 4-0 pada aksi di Stadium Negeri Kuching. Skuad Harimau Selatan itu mula mendahului hasil jaringan Ahmad Hazwan Bakri pada minit ke-13. 7 minit kemudian, JDT yang dibimbing penolong ketua jurulatih Muhammad Hamzani Omar selesai mendahului 2-0 menerusi penyerang import sensasi dari Brazil, Bergson da Silva. Pemain pertahanan Muhammad Syahmi Safari meledak gol ketiga JDT pada minit ke-79 sebelum giliran penyerang import Fernando Forestieri melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti di hujung perlawanan. JDT kini gah di persada Liga dengan 32 mata daripada 12 perlawanan, 4 mata mengatasi pencabar terdekat Sabah FC. Penalti. Forestieri. Kita beralih ke Sukan Universiti ASEAN AUG ke-20. Skuad badminton negara menyapu bersih 2 emas acara berpasukan selepas menundukkan lawan dari Indonesia. Skuad lelaki berjaya memperbaiki rekod edisi 2018 selepas menang dengan keputusan 3-0. Manakala pasukan wanita berjaya mempertahankan pingat emas dalam pertarungan sengit sebelum menang 3-2. Muhammad Zamri Suharani ada perinciannya. Pada aksi final yang berlangsung di Universiti Ubon Ratchathani Rajabat, barisan pemain perseorangan lelaki negara mempamerkan aksi cemerlang. Ang Jun Yan menghadiahkan mata pertama buat negara dengan menundukkan Fabian Shah Muhammad 21-14, 21-4. Momentum kemenangan diteruskan perseorangan kedua Tan Chuan Shi yang menang 21-18, 21-10 ke atas Muhammad Rafi Zafran Ferrari. Mata ketiga negara pula mudah diperoleh Faiz Rozain selepas lawannya Muhammad Nandi Novatino menarik diri di set kedua. Pencapaian itu nyata mengejutkan Ketua Jurulatih Badminton Negara, Datuk Rashid Siddiq, memandangkan agak sukar untuk merangkul emas dalam acara badminton berpasukan. Itu memang kita tak sangka pun boleh menang terus 3 single sebab ada satu daripada pemain kita pun mengalami kecederaan dan pihak lawan pun ada juga cedera. So mungkin ini adalah satu luck juga untuk kita menang pada hari ini. Fokus skuad badminton selepas ini adalah dalam acara perseorangan serta bergu lelaki dan bergu wanita. Pasukan badminton wanita negara juga tidak kurang hebatnya. Walaupun menerima tentangan sengit lawan dari Indonesia, namun mereka akhirnya berjaya memastikan emas kedua badminton di dalam genggaman. Pemain perseorangan ketiga, Yap Roy Cheng, memulakan kebangkitan kem negara selepas dua rakan senegara Lim Ching Ning dan Sarayan tumpah dalam 2 perlawanan awal.
Momentum itu berjaya diteruskan oleh bergu wanita Desiree Xiao Hao Shan Eng Ki Yuan yang menewaskan Dia Ul Haq Jovita Elizabeth sekaligus menyamakan kedudukan. Sorakan padu rakan sepasukan pada aksi bergu wanita kedua, Yap Ru Cheng Teo Li Zuan menjadi pembakar semangat untuk mereka meraih mata kemenangan dengan menewaskan Sri Fatimawati dan Winata Aurum Octavia straight set 21-18, 21-13. Sukan badminton kembali menjadi lubuk pingat emas dan penyelamat buat kontingen negara selepas sukan renang yang merupakan prospek emas gagal berbuat sedemikian. Sekaligus sasaran 35 pingat emas untuk edisi kali ini masih relevan. Muhammad Zamri Surani, Ubon Ratchathani, RTM. Sementara itu, dalam acara bola sepak, skuad negara memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menang 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan. Pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Universiti Ubon Ratchathani itu, Myanmar terlebih dahulu membuka tirai jaringan pada minit ke-15 menerusi Lai Hui O. Penguasaan Malaysia bermula di babak kedua apabila jurulatih Rizwan Abu Shah memasukkan Muhammad Alif Najmi Muhammad Razi. Strategi itu berhasil apabila Muhammad Alif berjaya menyumbat gol penyamaan pada minit ke-50. Muhammad Zulkarnain Muhammad Nasir menjadi wira apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-84 dan kedudukan 2-1 kekal hingga tamat permainan. Malaysia akan bertemu Thailand pada aksi kedua pada 31 Julai ini sebelum menamatkan aksi round robin menentang Laos pada 2 Ogos depan. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 28 Julai 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Berpantang ajal sebelum maut. Itu yang berlaku kepada seorang lelaki di India. Ya, lelaki tersebut terselamat daripada satu kemalangan ngeri. Kita saksikan dalam hashtag. Seorang lelaki bernama Alex Silva Perez terjatuh daripada motosikal di sebatang jalan yang menyebabkan kepalanya terperosok ke bawah sebuah bas. Kepalanya terhantuk pada tayar belakang bas sebelum kenderaan itu berhenti mengejut selepas melanggar topi keledarnya. Anehnya, Alex tidak mengalami sebarang kecederaan. Rakaman video ribuan kelawar keluar dari sebuah gua di Mexico sememangnya mengagumkan. Kawanan kelawar itu dilihat terbang dalam kumpulan ibarat asap hitam yang menjulang ke langit. Setakat ini video tersebut meraih 6 juta penonton. Seorang ketua menteri di India dikejarkan ke hospital selepas jatuh sakit akibat meminum air sungai yang kotor. Ketua Menteri Punjab Bhagwan Mann meminum air tercemar dari sungai Kali Bain bagi membuktikan kepada penduduk ia adalah selamat. Beberapa hari kemudian, pakar perubatan mengesahkan dia terkena jangkitan kuman selepas mengalami sakit perut. Baik, saudara, berita perdana edisi 28 Julai 2022 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.